Sebab isim ni golongan kata yang paling besar. Dia susah. Dia ada rule dia. Tapi banyak. Jadi kita boleh keluarkan dia terus. Kita hafal fi'il dan huruf punya tanda. Sebab fi'il punya huruf, fi'il dan huruf punya tanda sikit. Kita hafal, insyaAllah kita dapat isim. Jadi kita akan mula dengan fi'il. Fi'il ni ada banyak tanda dia. Antara dia terpecah kepada 3. Madhi, mudhari', amar. Dan setiap jenis fi'il tu dia ada tanda-tanda dia sendiri. Tapi yang common, dia ada huruf-huruf tambahan yang kita akan kena hafal lah. Contohnya alif untuk huma, ataupun waw hamzah, waw alif wasal untuk hum, ataupun kata benar contoh. Na tu nahnu. Jadi kalau ada huruf-huruf tambahan macam tu, kebarangkalian besar dia ialah fi'il. Tapi macam mana kalau kita nak buang, kita tak nak tengok huruf tambahan tu, macam mana? Contoh dalam slide saya ni, kataba. Ataupun boleh baca satu lagi, kutiba. Jadi apa syarat dia? Kalau fi'il madhi, tanda yang paling jelas ialah belakang sekali dia wajib fathah. Abadan abada. Apa-apa perkataan sekalipun. Jadi kalau kita jumpa 3 patah perkataan, yang awalnya sama ada baris atas atau baris depan, dan hujung sekali dia baris atas, maka dia boleh jadi fi'il madhi. Tapi kalau contoh kaf tu baris bawah, automatik bukan fi'il madhi. Sebab tak ada isim, fi'il yang bermula dengan kasrah, kecuali untuk amar. Contoh tu pertama, kataba, kutiba. Dia alamat dia, hujung dia wajib fathah. Next, mudhari'. Kita akan tengok dia punya tambahan dia dulu. Yaktubu, naktubu, taktubu, taktubani, taktubina. Dia ada huruf-huruf tambahan dia. Jadi bila kita mahir huruf-huruf tambahan dia, insya-Allah sekali tengok dah boleh nampak dah itu fi'il. Yang last sekali, amar. Amar ni dia selalunya mati di hujung. Tapi bukan semua. Macam mana nak tahu? Kita kena hafal wazan. Tapi kalau nak mudah, satu pattern yang saya nampak, kalian boleh salin Contoh ishtara, yashtari, ada ya kat ujung tu. Ya yang tak ada titik. Apa jadi bila jadi fi'il amar? Ishtari. Ri tu hanya ra saja, tak ada ya. Ya tu digugurkan. Kenapa? Dia ada kaedah dia sebenarnya. Daripada mudhari' ke amar, gugurkan huruf tambahan. Macam tadi ya macam tu kan. Yaktubu. Gugurkan ya. Okay, next dia huruf kaf tu berbaris ke tak? Jadi tak berbaris. Bila tak berbaris, tambah satu alif. Alif tak berhamzah. Dan hujung sekali tu, dia kalau bukan huruf illah, kita matikan dia. Tapi kalau huruf illah, kita buang dia. Itu jadi yaktubu, uktub. Mana datang alif punya baris? Datang daripada ta. Datang huruf selepas sukun. Salin Dan ba tu kita matikan. Itu tanda dia amar. Kalau contoh ishtara, yashtari, ada ya. Bila dia jadi amar, kita buang ya ganti alif. Dan hujung sekali yang ya tu huruf illah kita hazafkan. Jadi dia ishtari. Macam tu. Itu alamat-alamat dia. Teruskan dengan harf. Harf ni
Cara nak kenal dia senang je. Dia kalau dia ada satu kataan je, kita tak boleh nak terangkan maksud dia apa. Contohnya fi. Fi tu maksudnya dalam kan. Tapi kita tak boleh bayang apa benda. Kalau saya buat contoh yajri, berlari. Kita boleh bayangkan pergerakan berlari tu macam mana. Ataupun masjidun. Kita boleh bayang masjid tu macam mana. Tapi kalau fi tak ada makna. Ala, atas. Hal, adakah. Jadi tak ada makna yang spesifik. Kita tak boleh bayangkan kepala. Kalau kita kata, bila kita kata ala, kita bayang buku atas meja, kita bayang buku. Kita bayang meja. Kita bukan bayang ala tu. Jadi, itu dia. Harf ialah kalimah yang pendek. Yang kalau dia satu ketul je, kita tak boleh bayang apa-apa. Contohnya macam wa, dan. Tak boleh bayang apa-apa. Jadi kenapa kita kena kenal aksam kalimah? Supaya kita boleh tahu. Andai kata kalau isim dengan isim sebelah, kalau dalam pilihan jawapan ada fi'lu takbiri, ada tarkib, dan ada lagi yang fi'il plus isim. Biasa je. Jadi kita at least kalau kita tak tahu sama ada empat tu, tapi kita boleh taram dengan selamat lah sebab kita tahu isim bertemu isim dua je. Tarkib idhafi, tarkib na'ti. Macam tu lah. Tu kegunaan dia. Dan juga supaya kita tak tertukar. Fi'il ni dia boleh berubah menjadi isim. Kita panggil dia masdar. Master chapter yang lepas, saudara Nick telah terangkan masdar. Boleh tengok rakaman dia kalau ada. Kita teruskan. Setakat ni faham tak? Hello? Faham eh? Okey. Kita teruskan kepada mu'rab. Boleh tengok muka surat next dia. Mu'rab ni terpecah kepada dua. Asma' dan af'al. Jadi, kita boleh kata yang kita boleh i'rabkan hanya asma' dengan al-af'al dia. Kalau harf disuruh i'rabkan, kita kena kata dia kekal. Mabni. Macam tu. Kat mana tadi? Okey. Asma' dia ada 3 jenis kita nak i'rabkan dia. Marfu', mansub dan majrur. Apa pecahan-pecahan dia? Marfu' ni boleh salin terjadi kalau dia contoh first mubtada, kemudian khabar, kemudian fa'il. Tu, 3 tu. Mansub ni pula kalau belakang dia ada tu nasbi. Contohnya isim inna. Kalau kita baca inna, kita akan next dia, kita akan baris atas. Ataupun mansub lagi yang biasa, iaitu maf'ulun bih. Majrur pula dia akan datang lepas harfu jar. Harfu jar ni kalau tak ingat juga boleh search Google, boleh salin. Dia ada wa, fi, ala. Dia ada banyak.
Summa. Tapi al-asma ni dia tak ada majzum. Dia tak ada baris mati. Dia tak ada tempat untuk dia mati. Tu yang pertama. Kemudian al-af'al dia ada marfu', mansub dan majzum. Kalau kita baca mulahazah dia, fi'il mu'rab hanya terpakai kepada fi'il mudhari' sahaja. Tidak kepada fi'il madhi dan fi'il amr. Kenapa? Fi'il madhi dan fi'il amr ni mabni. Dia takkan berubah. Tapi fi'il mudhari' ni mu'rab, boleh berubah. Jadi kena kenal lah. Pertama marfu'. Marfu' ni bila? Kebanyakan masa ni akan marfu'. Jarang tak marfu'. Kalau dia tak ada huruf apa-apa kat belakang dia, insya-Allah dia akan marfu'. Mansub pula, apa jadi? Belakang dia mesti ada huruf yang menasabkan dia. Contoh dia lan, an. Apa lagi? Dia ada banyak. Kawan-kawan boleh rujuk bawah-bawah tu. Ujung-ujung nota ni dia ada terangkan huruf-huruf nasab ni. Bila ada kat belakang tu, baris dia akan berubah. Daripada depan jadi naik atas. Itu mansub. Kemudian kita ada majzum. Lam a'lam al-khabru. Majzum ni apa? Majzum ni baris mati. Kenapa? Sebab belakang dia ada huruf jazam. Adatul jazmi. Antaranya lam ataupun la. Banyak lagi. Contohlah. Kena hafal. Bila dah form 5 nanti, sepatutnya kita dah hafal lah apa adatun tu. Supaya bila kita nampak ada kat situ, kita tahu belakang dia mesti bertukar. Sebab bila marfu' jarang bertukar. Kenapa fi'il ni dia tak ada majrur? Sebab mustahil fi'il lepas harfu jar. Jadi mustahil fi'il ni majrur. Jadi kalau kita buat ayat fi yajri, kita nak kata dalam perlumbaan lah. Fi yajri. Fi tu harfu jar, dan yajri tu fi'il. Jadi mustahil, salah. Jadi yajri tu kita kena tukar jadi masdar. Kita kena tukar kata kerja tu jadi kata nama. Contohlah jadi ijarah. Saya tak pasti betul ke tak. Ataupun contoh yusabiku berlumba. Musabaqah perlumbaan. Jadi macam tu. Jadi itu syarat-syarat dia. Clear semua? Hello? Clear Clear. Okay, sekarang ni kita kepada marfu'at. Apa yang menjadikan satu kataan tu marfu'? Jadi macam saya cakap tadi, mubtada, khabar, fa'il, naib fa'il, khabar inna, isim kana, dan khabar la an-nafi lil jins. Tapi yang khabar la ni kita tak belajar lagi, dia advance sikit. Kita belum belajar lagi lah. Yang form 5 baru bab 2 kan, belum belajar lagi. Jadi macam nak kenal, pertama kita kena kenal lah dia asma' ke tak, dia isim ke tak. Baru kita boleh tentukan dia ayat dia bermula dengan isim atau bermula dengan fi'il. Jadi dalam bahasa Arab ada dua jenis ayat, iaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jadi kita kena kenal pasti benda tu dulu. Bila kita kenal, kita boleh keluarkan dia punya mauqi' dia.
Saya bagi contoh. At-talibu zakiyun. At-talibu tu tempat mubtada. Sebab dia mula-mula lah sekali lah. Tapi kalau hadha talibun, kalau orang anggap hadha ni sebagai fi'il, dia akan ambil talibun ni sebagai fa'il. Jadi salah lah kat situ. Dia khabar. Sebab hadha isim, next dia pun isim. Jadi dia khabar. Kalau kita tengok fa'il, darasa at-talibu. Dia fa'il sebab kalau binaan fi'liyah, dia mula dari fi'il plus fa'il plus maf'ulun bih. Tu kita kena hafal dia punya bentuk-bentuk dia. Isim inna dan isim kana ni, inna dan kana ni, dia kena ada latihan yang dia yang spesifik. Saya sarankan rakan-rakan semua beli buku Abu Sakinah kalau tak ada lagi. Boleh buat sikit-sikit. Okay, kita teruskan kepada marfu'at al-af'al. Kalau kita tengok dekat nota ni, lam tasbiqha an-nawasib. Tidak didahului dengan adatul nasbi. Yang bawah tu pula tidak didahului dengan adatul jazmi. Jadi nak tak nak memang kena hafal huruf-huruf tu. Sebab bila tak ada huruf tu, automatik marfu'. Macam tu je. Fi'il senang sikit. Boleh semua? Boleh. Okay, kita teruskan dengan alamatul raf'i. Tadi kita belajar pasal marfu'. Bila dia marfu'? Mauqi' apa? Sekarang kita belajar alamat. Dia ada mauqi', hukum, alamat. Mauqi' dah ada, hukum tu marfu'. Kita kena belajar alamat pula. Alamat ni kita kena baca dan hafal. Dia tak banyak pun, dia tak rumit. Contoh, dia ada satu alamat yang common, yang selalu. Satu lagi alamat-alamat yang terbelakang-kelakang. Contoh rafa' ni kita akan refer dia sebagai baris depan. Jadi baris depan tu main dia. Nampak baris depan, insya-Allah marfu'. Jadi dhammah ada isim mufrad, jamak muannas salim, jamak taksir, mamnu' minas sarfi, fi'il mudhari' lil mufrad, lil mutakallim, lil mutakallimin. Tak faham kan? Okey. Cara nak senang nak hafal, kita tak payah hafal dia punya main dia tu. Kalau kita kata baris depan, kita tak payah hafal yang baris depan tu. Kita hafal yang lain. Supaya bila kita tahu dia marfu' dan dia tak tergolong dalam kelang-kelangan yang special ni, kita akan tahu automatik dia baris depan. Okay, kita tengok. Dhammah muqaddarah ni kita tak belajar. Jadi tak payah ambil berat sangat. Saya bagi contoh, next dia alif. Alif ni jadi bila musanna, simple. Bila dia orang Muhammadani. Ataupun talibani, muallimani. Dia akan tanda dia alif. Kita tengok huruf nun tu, kita ambil pangkal huruf tambahan dia, kita tambah alif nun. Jadi kita tengok alif tu. Sebab bila tukar hukum, dia tak ada alif dah, dia jadi ya. Jadi alif tu kita kena tekankan. Alif tu jadi bila dua orang. Okay, waw. Waw ni jamak muzakkar salim. Maksudnya jamak lelaki. Muslimuna, Muhammaduna, Muallimuna. Kita tekankan waw tu.
Sebab macam tadi, macam musanna, waw tu pangkal kepada huruf tambahan. Waw nun. Kita tak ubah nun tu nanti. Kita ubah waw jadi ya. Jadi hafal ni tu. Jamak muzakkar salim memang tanda dia waw untuk rafa'. Satu lagi asma'us sittah. Yang ni kena tahu juga sebab selalu masuk exam. Kena hafal asma'us sittah tu apa. Saya harap kalian salin. Dia ada abun, zun. Dia ada banyak lagi, ada 6. Boleh search Google lah. Saya pun tak ingat sekarang. Tapi bila ada waw, dia ialah marfu'. Dia jadi waw ni bila dia ada huruf tambahan. Dia dhamir mutasil. Dhamir pemilikan. Contohnya abuka. Dalam contoh teks ni. Bila kita bercakap biasa, abun. Tapi bila kita tambah huruf, dia tak jadi abuka. Dia ada tak kita tambah waw. Memang macam tu, lidah orang Arab. Last sekali, subutin nun. Iaitu fi'il mudhari' yang ada nun hujung-hujung dia. Jadi dia memang ada nun dan kita akan tentukan dia marfu' ataupun tidak dengan nun tu. So kalau dia tak marfu', kita akan hazfin nun. Bila dia tak marfu', kita akan hazfin nun. Jadi nak kenal marfu' ni, pertama dia dhammah. Kedua dia alif. Musanna lelaki dan perempuan. Waw ni, dia kalau dia jamak lelaki. Jamak perempuan apa jadi? Jamak perempuan dia dhammah. Muslimatun. Kita tak ambil alif tu. Sebab dia boleh jadi muslimatan. Kita tak jadi muslimaitun. Tak ada. Dia huruf ta tu yang akan baris, yang berubah baris. Jadi kita ambil berat ta tu, huruf dhammah. Dan satu lagi subutin nun. Subutin nun ni dia ada 5 je fi'il dia. Kita panggil dia al-af'alul khamisah. Al-af'alul khamsah. Jadi yang mana ada nun hujung tu, kita akan kekalkan. Itu tanda dia marfu'. Yang lain, kalau kita nampak ada dhammah, automatik dia marfu'. InsyaAllah. Faham semua? Yang penekanan kena bagi 2 orang alif. Jamak waw. Dan fi'il-fi'il yang ada nun, kekal nun. Dan huruf dhammah. Itu alamat rafa'. Kita terus kepada mansubat. Bila lagi mansub? Bila kita tengok banyak. Tapi bukan semua kita belajar. Pertama kita akan mula dengan maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni sangat common. Sebab dia termasuk dalam komponen asas binaan jumlah fi'liyah. Fi'il plus fa'il plus maf'ulun bih. Memang macam tu. Jadi maf'ulun bih ni dihukum mansub. Kenapa? Itu lidah orang Arab. Memang macam tu. Jadi kita kena pasti. Ada fa'il, ada fi'il, ada fa'il, lepas tu ada maf'ulun bih. Macam tu. Maf'ulun bih ni dia ada 5 adik-beradik sebenarnya. Termasuk dia. Maf'ulun ma'ah, maf'ulun fi, maf'ul mutlaq dan maf'ul li ajlihi. Tapi kita tak belajar lagi 4 tu. Melainkan ustaz saja nak tambah lah. Dalam silibus tak jumpa lagi. Tapi senang je nak kena pasti. Okay, seterusnya. Hal. Hal ni kita anggap sebagai kata adjektif.
Dalam keadaan apa? Mereka ambil keputusan dengan gembira. Farihan. Hal ni tak susah nak detect. Dia memang akan baris depan. Baris atas ke atas tu. Seterusnya, tamyiz. Tamyiz ni lebih kurang macam hal, tapi dia bukan menerangkan keadaan. Tapi jangan risaulah, kita tak belajar dalam silibus. Kemudian ada khobar kana dan isim inna. Macam mana nak hafal? Kita hafal Quran lah. Kita try baca satu ayat inna. Jangan baca inna atau inna, tak jumpa lah. Bila kita baca inna, huruf, perkataan next dia mesti baris atas. Ataupun mansuk lah kita kata. Innal insana lafi khusrin. Innal insana. Baris atas. Jadi kalau kana, lawan dia. Baris depan. Kalau inna, bila dia dah baris atas yang perkataan first, isim inna dia mansub, huruf selepas dia marfu'. Berlawanan dengan kana, isim dia marfu', tapi khabar dia mansub. Kalau kita tengok contoh dia, kana at-talibu zakiyan. Macam tu. Dia mirroring. Bila isim inna mansub, isim kana marfu'. Ingat macam tu je. Mustasna pun kita tak belajar. Tak payah risau. Okay, al-asma' dah habis. Tu je. Bila fi'il yang mansub, syarat dia apa? Tasbiquha an-nawasib. Didahului dengan huruf-huruf nasab. Apa huruf nasab? Boleh tengok dekat mulahazah tu. Saya zoom sekejap. Ada an. An ni an apa? Salin An ni ialah an fi'il mudhari'. Dia guna dia untuk gabungkan dua fi'il dalam satu ayat. Saya bagi contoh. Uridu an adhaba ila ghurfatil ma'. Contoh. Uridu an adhaba. Uridu, saya ingin. An tu kita gunakan dia untuk gabungkan dengan adhaba. Pergi, saya pergi. Kita nak cakap saya ingin pergi. Tapi kita tambah an sebab kita tak boleh tulis uridu adhaba. Tak boleh. Jadi itu guna dia an. Fi'il yang pertama marfu'. Tapi fi'il yang kedua jadi mansub. Sebab belakang dia ada an. Jadi an ni dia termasuk adawatun nasbi, dia akan menasabkan, dia akan menjadikan fi'il lepas tu mansub. Kemudian lan. Lan ni ialah la termasuk dalam nahiyah. Nafiyah. Dalam kata-kata nafi. Maksudnya dia bermaksud tidak. Dia ada 3 adik-beradik. 4. Ada la. Guna dia untuk fi'il madhi. Lan untuk fi'il mudhari'. Lam guna dia untuk fi'il mudhari'. La tadi pun untuk fi'il mudhari' juga. Tapi apa beza dia? 3 tu. Beza dia ialah berapa serius penafian tu.
Bila kita kata la, tidak, biasa je. La akulu fi saum. Saya tak makan waktu puasa. Biasa. Tapi bila kata lan ni dia lebih berat. Memang nafi. Tapi ada syarat. Saya bagi contoh ayat Quran. Lan tanalul birra. Tak akan diterima amalan kebaikan hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sehingga. Dia ada limit dia. Ada sehingga. Maksudnya dia dah berat. Nafi dia dah berat. Tapi dia belum yang seberat-berat lagi. Satu lagi. Lam. Lam ni confirm. Abadan abadah. Tak akan. Saya bagi contoh ayat Quran. Lam yalid walam yulad. Tidak lam yalid, tidak memperanakkan dan tidak pula diperanakkan. Abadan abadah. Tak akan. Itu maksud lam. La ialah adatul raf'i. La akulu. Lu. Dia baris depan. Marfu'. Lan ialah adawatun nasbi. Dia akan mendepankan baris. Lam, satu lagi. Ialah adawatul jazmi. Dia akan matikan huruf tu. Lam yalid. Jadi ingat. 3 tu. Satu lagi kata nafi. Laisa. Laisa ni digunakan untuk isim. Contoh. Laisa makulun ladhizan. Makanan tu tak sedap. Contoh. Jadi itu penggunaan dia. Laisa. Lepas dia mesti isim. Mustahil fi'il. Tu. Kita teruskan. Izan. Izan ni jarang masuk exam. Tapi kita hafal je. Tak silap saya masuk dia apa? Saya minta maaf. Izan saya tak tahu. Kita teruskan. Kai. Kai ni masuk dia seolah-olah. Tak silap saya. Saya minta maaf. Izan kai saya tak tahu. Kita teruskan. Lam ta'lil. Lam ni dia tunjuk sebab. Saya bagi contoh. Kalau kita nak buat ayat. Pelajar itu berlari kerana makan dalam kelas. Bagi contoh ayat biasalah. Yajri talibun liyakula fil fasli. Lam ta'lil ni seolah-olah macam li dalam harfu jar. Tapi dia bukan li harfu jar. Tapi maksud dia lebih kurang. Maksudnya untuk lah. Lamul juhud. Kezak belajar. Satu lagi fa'us sababiyah. Dia ada huruf fa. Fa seolah-olah harfu jar tu. Tapi bukan harfu jar. Contoh dia macam faqtulu. Macam tu lah. Boleh Kita teruskan dengan alamatun nasbi. Macam saya cakap tadi, alamatun nasbi ni dia punya alamat asal dia ialah fathah. Jadi kalau kita nak buat fathah, automatik dia mansub. Jadi kita iris yang tu. Jadi kita kena compare dengan marfu' tadi supaya kita boleh terus ingat marfu' tadi. Marfu' tadi apa yang special case? Musanna. Betul. 2 orang lelaki, 2 orang perempuan. Dia jadi muallimani, muallimatani dengan alif.
bil alif. Tapi bila mansub, dia bil ya. Alif bertukar menjadi ya. Kita tukar. Jadi musanna dari alif, dia akan jadi ya. Kalau next, case special dalam marfu', apa dia? Wow. Dia ada jamak muzakkar salim. Jadi bila jadi mansub, wow tu kita akan tukar dengan ya juga. Dan tu kita akan tukar jadi ya untuk mansub. Okay, kemudian ada kasrah. Kasrah ni special case. Sebab ada satu perkataan, dia tak boleh baris atas. Tak boleh berlangsung baris atas. Bila dia kat tempat mansub, kita akan tukar baris dia jadi baris bawah. Contoh dia mu'allimatin. Jadi dia ialah jamak muannas salim. Jamak muzakkar salim tadi daripada waw jadi ya. Jamak muannas salim, kalau kita ingat, dia tak termasuk dalam apa-apa special case. Jadi dia dhammah, baris depan. Tapi bila kita tukar jadi mansub, nak bariskan atas, mu'allimatan, cacat bunyi dia. Tapi dia bukan mu'allimatun. Dia akan jadi mu'allimatin. Bil kasrah. Mansub bil kasrah. Kemudian kita ada alif. Alif ni al-asma'us sittah. Huruf-huruf, maafkan saya, kata nama yang 6 tu, yang saya suruh cari tu. Abun, zun, dia akan jadi alif. Abaka, zaka. Ataupun macam kalau kita selalu gabungkan, zu ni maksudnya pemilik. Contoh bila kata Zul Fadli, pemilik kelebihan. Tapi bila dia tempat mansub, Zal Fadli, dia akan jadi alif. Contoh dia. Fathah muqaddarah, kita tak belajar. Tapi sebenarnya, kalau saya jelaskan, muqaddarah ni sebenarnya, kita boleh anggap bayangan. Dia bukan fathah, sebab dia tak ada baris fathah. Dia akhir dia huruf illah. Tapi macam mana kita tahu? Sebab dia tempat masuk. Jadi bila kita nak describe baris dia, kita describe baris asal dia. Macam sekarang mansub fathah, kita tambah muqaddarah. Macam tadi, marfu', dhammah, tambah muqaddarah. Tu contoh dia. Satu lagi, hazfin nun. Macam tadi dekat isim tadi, dia ada huruf-huruf je dan baris. Kita akan cakap bil kasrah, bil alif. Tapi bila cakap pasal fi'il, kita kena terangkan nun tu kekal ataupun tidak. Selalunya orang akan tulis salah. Contoh, ay ya'lamu. Kita akan tulis dia punya alamat dia, orang selalu salah. Tulis waw. Salah. Dia bukan waw yang berubah. Alif tu yang hilang. Sorry, alif tu yang menggantikan orang yang hilang. Nun tu hilang. Jadi, macam tadi, marfu' tadi, ada golongan yang subutin nun, dia akan jadi hazfin nun dalam mansub. Jadi macam tu. Bila kita hafal tanda-tanda dia, InsyaAllah kita nampak sekali imbas, kita nampak ini apa hukum dia. Ini apa alamat dia. Hukum dan alamat, dia tak perlukan analisis yang panjang. Pertama sekali kita boleh tengok alamat dia. Kalau berbaris lah. Lepas tu kita boleh agak dia punya hukum ataupun hal. Kemudian kita boleh tengok mauqi'. Tapi kalau macam saya amalkan, saya tulis mauqi', hukum, alamat, sabab. Apa sebab dia jadi macam ni? Saya bagi contoh.
Ya darasa mansub bil fathah li'annahu fi'lul mudhari' lil mufrad. Macam itulah contoh. Kita kena belajar tulis sebab. Macam mana nak tulis sebab tu? Apa sebab dia? Kita tengok je ya darasa, dia apa? Dia fi'il. Lepas tu dia fi'il mudhari'. Lepas tu dia apa bilangan dia? Mufrad. Macam tu je. Jadi kita tahu macam mana. Kita akan habiskan majrur. Majrur ni sikit je. Majrur ni ada dua je. Masbuqah bi harfil jar. Dia dahului dengan harfu jar. Ada huruf-huruf jar. Fi, min, bi, ala, ila. Kena hafal. Ada 8 tak silap saya. Jadi bila didahului dengan harfu jar, automatik majrur. Majrur ni baris asal dia ialah baris bawah. Satu lagi mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih ni majrur abadan abada. Memang akan baris memang akan majrur. Kebanyakannya akan baris bawah. Alamat jar ni tak banyak. Dia tak ada hazfin nun, subutin nun. Sebab apa? Sebab fi'il mustahil ada majrur. Sebab fi'il tak boleh wujud lepas harfu jar. Jadi mustahil lah dia majrur. Macam tu lah. Okay, majrur macam saya kata, dia punya min dia kasrah baris bawah. Jadi kita payah hafal yang min tu. Kita tahu majrur baris bawah cukup. Kita kena hafal special case. Jadi ya. Isim musanna ya. Contohnya muallimah ni jadi muallimaini. Dua guru lelaki. Ataupun muallimata ni jadi muallimataini. Ya juga. Satu lagi jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim muallimina. Guru pelajar, guru-guru lelaki. Tadi muallimaini, sekarang muallimina. Beza baris belakang tu. Lepas tu kasrah muqaddarah. Ni senang je. Kalau tak ada baris yang jelas, tapi kita tahu tu majrur, kasrah plus muqaddarah. Tapi tak dalam silibus, so tak payah risau sangat. Satu lagi, boleh jadi majrur baris atas. Atas sebab-sebab yang tertentu. Kalau kita tengok contoh, fathah. Syarat dia, mamnu' minas sarfi. Dilarang dalam tata bahasa. Contoh, masajidah. Masajidah kenapa tak boleh? Saya tak pasti. Masajidah tak tahu. Tapi Ibrahim, saya tahu. Ibrahim ni sebenarnya tidak dianggap satu perkataan Arab. Jadi bila dalam Quran sekalipun, kita boleh nampak tak ada Ibrahimi. Kalau kita baca Ibrahimi, tahulah salah. Automatik salah. Saya Ibrahimi mustahil ada. Dia ada Ibrahimu dan Ibrahima. Perkataan-perkataan yang kita pinjam dari bahasa luar, nama-nama lah selalu. Kita tak akan dapat baris bawah. Contoh Yusuf. Tak ada Yusufi, tak ada. Ataupun Fir'aun. Tak ada Fir'auni, tak ada. Jadi kalau kata min Fir'auna, kita kena tahu Fir'aun tu dalam kes ni dia majrur. Sebab dia lepas harfu jar, min Fir'auna. Boleh buka Quran kalau tak puas hati. Cari perkataan. Fir'aun, Ibrahim, Yusuf, ada lagi. Mereka, perkataan tu dilarang untuk baris bawah. Dan ada lagi golongan kataan
kita panggil dia saya tak ingat isim apa. Kalau kita tengok dalam contoh ni, Aisyata. Dia tak boleh baris tun. Tak boleh baris ti. Dia memang Aisyata. Dia boleh baris tun, sorry. Tapi dia tak boleh baris bawah. Jadi, apa jadi dengan perkataan-perkataan yang tak boleh baris bawah ni? Kita akan baris ataskan dia. Macam tu je. Sama juga macam jamak muannas salim. Kita tak boleh nak baris ataskan dia, kita baris bawahkan dia. Talibatan tak wujud, mustahil wujud. Jadi kita akan baris bawahkan dia. Talibatin, walaupun dia mansub. Okay, jadi kita refresh balik yang tiga ni. Kalau kita perasan, kebanyakan yang sama dengan majrur, dengan nasab ni, dia ya. Ya dia akan berlaku kat tempat yang sama. Musanna, lelaki perempuan, dan jamak muzakkar salim. Kalau jamak muannas salim, dua-dua baris bawah. Jadi macam mana kita nak kenal pasti dengan cepat, kita nak hafal, kita buat table, kita tulis apa yang baris depan waktu ni, baris mati waktu ni, baris apa sekalipun, kita compare sebelah-sebelah. Majrur, mansub, marfu', majzum. Yang ni kena buat sendirilah. Kalau kita buat sendiri lagi kita ingat. Kalau kita harapkan nota orang, mampus tak faham pun. Jadi kalau dalam nota ni kita akan terus pada mubtada. Jadi itu sahaja buat masa ni. Saya harap bermanfaatlah perkongsian saya. Semoga apa yang kita belajar ni kita dapat manfaatkan dalam kehidupan, bukan saja dalam exam, bahkan membantu kita dalam proses hafalan Al-Quran kita seharian. Jadi ada apa-apa soalan sebelum saya akhiri kelas kita, master chapter kita? Ada soalan? Tak ada eh? Alhamdulillah. Jadi saya harap semua bersungguh-sungguh belajar dalam rumah. Kita tak boleh bersua masa sekarang. Doakan pandemik kita berakhir. Jadi saya tutup masa chapter kita dengan tasbih kafarah suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua yang sudi join.